Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada malam ini bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan yang telah disusun oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali bagi membincangkan tentang bagaimana, apakah cara untuk kita ni membenteng diri dari gangguan jin dan syaitan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam ni baik kita akan masuk kepada satu lagi perbincangan yang baru tentang benteng ghaib. Ya, kalau kita lihat di muka surat kita, iaitu muka surat yang ke-500. Jauh tu ya, 500. Okey. Di muka surat kita yang ke-500 di sini, kita masuk pada satu lagi topik yang baru yang menyebutkan ataupun yang akan membincangkan tentang membenteng diri dengan zikir. Saya kira kita banyak kali bincangkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam topik benteng ghaib ini. Namun ada beberapa subtopik, walaupun ia seperti pengulangan, namun amat penting. Pengulangan-pengulangan ini amat penting agar kita tidak lupa dan kita sentiasa ingat dan kita sentiasa bersemangat untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada satu topik, iaitu tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala boleh membenteng diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab kita di perenggan yang pertama menjelaskan bahawa zikir dapat melemahkan syaitan. Ini disebut kekuatan yang ada pada zikir. Okay, jadi zikir ni dia dapat melemahkan syaitan. Bila zikir yang kita lakukan, ia melemahkan syaitan, ia akan menjadikan diri kita ataupun kita ambil pada satu situasi yang mana zikir itu bila ia melemahkan syaitan, zikir tersebut akan menguatkan kita. Menguatkan keimanan kita. Okey? Yang mana dijelaskan kepada kita juga di sini, dan membuat Allah redha. Kerana zikir ini adalah ibadah yang kita laksanakan. Jadi ada dua poin penting di dalam perenggan kita yang pertama itu, iaitu zikir bila kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang Muslim, ya, kita beramal dengan zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama kita, zikir-zikir ini boleh melemahkan kekuatan syaitan dan zikir yang kita amalkan boleh menguatkan keimanan kita. Ini kerana zikir adalah sesuatu perbuatan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Ada satu hadis yang ditampilkan oleh pengarang kitab untuk kita fikir dan untuk kita ambil pengajarannya bagi menguatkan jiwa kita ini agar sentiasa hendak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya panjang sekali. Dimuatkan dalam kitab kita bermula dari perenggan yang kedua di muka surat yang ke-500 itu. Disebutkan bahawa dari Harith Al-Ash'ari radhiyallahu an,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Okey. Yang mana Nabi kata Allah wahyukan kepada Nabi Zakaria alaihi salam 5 kalimat ataupun 5 perintah untuk diamalkan. Dia juga memerintahkan Isa untuk menyampaikannya kepada Bani Israel agar mereka amalkan. Perkara yang sama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Zakaria itu tadi, diperintahkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk menyampaikannya kepada Bani Israel agar mereka juga amalkan. Tetapi dia seolah-olah menunda untuk menyampaikannya. Lalu Nabi Isa alaihi salam dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjumpainya dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruhmu mengamalkan 5 kalimat dan kamu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada Bani Israel agar mereka juga mengamalkannya. Kamu yang akan memberitahu mereka atau saya yang akan memberitahu mereka? Jadi dalam hadis ini Nabi SAW pun menyatakan bahawa Nabi Yahya pun berkata, wahai saudaraku, jangan kamu lakukan ini. Jadi Nabi Isa tanya, sekarang ni sebab Nabi Yahya dia belum lagi sampaikan kepada Bani Israel, dan Nabi Isa tanya kepada Nabi Yahya, sekarang ni siapa nak sampaikan? Saya nak sampaikan ataupun awak nak sampaikan sendiri? Jadi Nabi Yahya bila dia dengar apa yang disebut oleh Nabi Isa itu, apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi Yahya pun berkata begini kepada Nabi Isa, wahai saudaraku, jangan kamu lakukan ini. Kerana aku takut kalau kamu mendahuluiku menyampaikannya, aku akan dibinasakan atau aku disiksa. Jadi Nabi Yahya alaihi salam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid itu penuh, sehingga mereka duduk di pelantar masjid. Kemudian waktu inilah Nabi Yahya alaihi salam memberikan khutbah kepada mereka bagi menyampaikan 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, kepada baginda untuk disampaikan kepada Bani Israel pada masa itu. Jadi dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Dalam riwayat ini disebutkan bahawa Nabi Zakaria pun dia memberikan Nabi Zakaria pula. Nabi Yahya alaihi salam pun memberikan nasihat ini dengan mengatakan begini, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku 5 kalimat ataupun 5 perintah agar aku amalkan, dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya juga. Jadi Nabi Zakaria, lagi-lagi Nabi Zakaria. Minta maaf ya, Nabi Yahya. Okay. Jadi Nabi Yahya alaihi salam beritahu kepada Bani Israel ini bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda dengan 5 perkara dan baginda juga perintahkan kepada mereka semua untuk mengamalkan 5 perkara itu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda. Apakah 5 perkara tersebut? Di dalam kitab kita ada menyeraikan 5 perkara itu sebagaimana juga yang akan saya tampilkan di slide kita di sini. Satu persatu kita akan lihat pesanan yang pertama, perkara yang pertama disebutkan kepada mereka dan juga kepada kita ni Nabi SAW sampaikan kepada kita juga, iaitu, kita lihat di sini. Nabi Yahya alaihi salam mengatakan kepada mereka, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Atau kalau kita lihat kepada teks bahasa Arabnya di situ, sembahlah Allah dan jangan syirikkan Allah. Jadi perkara pertama,
yang disebut dalam hadis ini berkenaan dengan perintah supaya mereka sembah Allah dan jangan syirikkan Allah. Dan di dalam kitab kita ini memberikan penjelasannya. Okey, cuba lihat dalam kitab masing-masing. Saya akan baca apakah yang dijelaskan oleh Nabi Yahya alaihi salam kepada mereka ini ketika baginda menyampaikan khutbahnya. Baginda jelaskan kerana perumpamaan orang yang menyekutukan Allah, itu yang mensyirikkan Allah, seperti seorang lelaki yang membeli seorang hamba. Ada seorang lelaki, dia membeli seorang hamba dari harta kekayaannya, iaitu berbentuk emas atau perak. Jadi dia beli seorang hamba ini dengan harta kekayaannya, dia beli dengan emas atau perak. Kemudian dia menempatkan hamba ini di sebuah rumah dan berkata, bekerja dan berbuatlah untuk aku. Jadi dia beli hamba ini supaya hamba ini bekerja untuk dia. Yang mana dia dah keluarkan duit tu tadi kan, dia bekerja untuk dia minta. Tetapi di sini Nabi Yahya alaihi salam jelaskan, dia bekerja dan buat pekerjaan itu bukan untuk tuan yang membelinya, tapi sebaliknya yang berlaku. Hamba ini dia tak bekerja untuk tuan yang beli dia tadi. Kata tetapi dia bekerja dia bekerja untuk orang lain. Siapakah di antara kalian yang reda kalau hambanya melakukan hal seperti itu? Jadi, Nabi Yahya tanya kepada mereka yang dia sampaikan khutbah itu tadi. Siapa di kalangan kalian ini reda kalau kalian dah beli seorang hamba dengan wang ringgit kalian yang berupa emas ataupun perak itu tadi, kalian letakkan di rumah kalian, yang mana kalian pesan kepada dia bekerja untuk aku, namun sebaliknya dia bekerja untuk orang lain. Adakah kalian reda? Boleh terima tak keadaan seperti itu? Ini persoalan Nabi Yahya kepada mereka. Boleh terima keadaan sedemikian? Dan Nabi Yahya kata apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menciptakan kalian. Allah telah ciptakan kita. Maka janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita, setiap daripada diri kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Maka sebab itu, kita jangan mensyirikkan Allah. Kita sembah Allah dan jangan syirikkan Allah. Kerana Allah tak pernah reda dengan perbuatan kita yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah pesanan yang pertama. Kita lihat kepada pesanannya yang kedua. Apakah yang dinasihatkan oleh Nabi Yahya kepada mereka? Iaitu, innallaha amarakum bis-salati. Innallaha amurukum bis-salati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk, innallaha amarakum, bukan amur, innallaha amarakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian dengan solat. Maksudnya, masuk kepada pesanan yang kedua ini ialah perintah berkenaan solat. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita dijelaskan bahawa jika kalian melakukan salat, janganlah kalian menoleh ke sana kemari kerana Allah senantiasa memperhatikan wajah hambanya selagi dia tidak menoleh. Ini kita sebut sebagai adab kita ketika kita melaksanakan salat. Jadi kita fokus, kita khusyuk ketika melaksanakan solat itu tadi, bukan dalam keadaan yang mana kita tengok sana tengok sini kan. Solat dalam keadaan solat tu kita berbual, kau apa khabar pasal solat? Allahu Akbar. Tak, itu bukan cara kita solat, betul tak? Kita solat dalam keadaan yang mana kita betul-betul menghadap ke arah kiblat, okey, memfokuskan diri kita dalam solat itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak toleh ke kanan ataupun ke kiri. Ini adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi Yahya di dalam hadis ini. Seterusnya, pada pesanannya yang ketiga di situ, apa katanya?
Baik. Wa amurukum bisyami, dan aku perintahkan kalian dengan puasa. Maaf ya, dan aku perintahkan kalian dengan berpuasa. Iaitu kalau kita lihat ya sekali lagi dalam kitab kita di muka surat yang ke-500, pada poin kita yang ketiga, saya menyuruh kalian untuk berpuasa. Kenapa? Di sini Nabi Yahya alaihi salam jelaskan kepada kita tentang keadaan orang yang berpuasa yang diberikan dengan perumpamaannya, perumpamaan orang yang berpuasa laksana seorang lelaki yang berada pada sebuah kumpulan orang ramai, dia membawa sekantung minyak wangi. Orang yang berpuasa ini, dia seperti orang yang berada di tengah orang ramai dalam keadaan yang membawa minyak wangi, iaitu minyak kasturi. Semua orang ingin merasa aroma wanginya. Jadi Nabi Yahya kata apa? Semua orang yang ada di sekitar lelaki ini nak cuba ataupun nak bau haruman minyak kasturi itu. Puasa, jadi Nabi Yahya kata apa? Puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi orang yang berpuasa ni, dia sebenarnya dalam keadaan yang wangi. Namun, lebih wangi daripada minyak kasturi yang dia bawa. Maka sebab itu berpuasalah kalian. Kita berpuasalah, banyakkan berpuasa. Kerana itu adalah keadaan yang baik. Kerana wangi ni satu situasi, satu keadaan yang baik. Yang kita suka. Orang semua suka. Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Keadaannya sedemikian. Baik, seterusnya kita ada pesanan yang keempat ya di situ. Apa pesanannya? Yang keempat, baik kita lihat slide kita. Amurukum bisadaqah. Dan yang keempat, saya menyuruh kalian untuk bersedekah. Kemudian diberikan perumpamaan orang yang bersedekah kepada kita sebagaimana terdapat di poin kita yang keempat di situ. Dikatakan kepada kita, saya menyuruh kalian untuk bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu membayar zakat laksana orang yang ditawan oleh musuh. Mereka mengikat tangannya ke leher, mereka mendekatkannya untuk memukul lehernya, tetapi dia berkata, sudikah kalian kalau saya menebus, bukan menembus menebus. Betulkan, situ ada typing error di dalam kitab kita. Sudikah kalian kalau saya menebus diri saya, akhirnya sedikit demi sedikit dia berikan untuk menebus dirinya dengan wang itu tadi. Begitulah sedekah kita, zakat kita yang kita berikan ataupun yang kita laksanakan. Sedekah ataupun zakat kita ini, dia menebus diri kita untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Sebab itu ada dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sedekah itu umpama air yang memadamkan api. Okey, sedekah umpama air yang memadamkan api. Jadi begitulah keadaannya. Ia memadamkan dosa, ni mafhum ya, ia memadamkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi bila seseorang dia beramal, maknanya dia memperbanyakkan sedekah dalam kehidupan dia, bermakna dia berusaha menghapuskan dosa-dosanya. Dia menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sebab itu Nabi SAW juga ada mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Lindungilah kalian daripada api neraka. Lindungkanlah diri kalian daripada api neraka walaupun dengan separuh biji korma. Maknanya sedekah sedikit pun tak apa. Kerana ia akan menjadi perkara yang melindungi kalian dari api neraka. Jadi ini pesan Nabi Yahya dan juga pesanan yang dibawa oleh Nabi kita juga sendiri, iaitu Nabi SAW kepada umat baginda SAW. Baik, seterusnya kita pergi kepada pesanan yang kelima, yang mana pesanan yang kelima ini merupakan pesanan yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Apakah pesanan Nabi Yahya pada poin yang kelima?
Kita lihat begini. Nabi Yahya, dia berpesan, wa amurukum an tadhkurullaha fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a. Jadi pada pesanan yang kelima ini, Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi Yahya AS berpesan kepada mereka yang berada di hadapannya itu tadi kan, yang disampaikan khutbahnya itu, supaya mereka banyak mengingati Allah. Atau dengan kata lain, berzikir kepada Allah. Kerana apa? Di sini, Nabi Yahya jelaskan perumpamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a. Sesungguhnya perumpamaannya iaitu perumpamaan seorang lelaki yang banyak berzikir itu tadi seperti seseorang yang dikejar musuh dengan cepat hatta idza ata ala hisnin hasinin, sehingga ketika dia tiba di benteng yang kokoh, fa'ahraza nafsahu minhum. Benteng itu tadi yang dia sembunyi pada benteng tersebut, benteng itu melindungi dirinya dari mereka. Jadi ini yang disebut oleh Nabi Yahya. Dia umpama kita ni ada musuh yang kejar kita. Kita lari. Okay, musuh tu kejar kita dengan cepat. Kita pun lari dengan cepat. Kemudian kita jumpa satu benteng, satu tempat perlindungan. Kita sembunyi dalam tempat perlindungan itu. Tempat perlindungan tersebut disebut di sini adalah sebagai sebuah tempat perlindungan yang kokoh. Yang musuh tu kalau kejar kita sembunyi di tempat tersebut, dia takkan nampak kita. Jadi di sini apa katanya? Keadaan itu tadi yang kita bersembunyi di tempat yang kokoh tersebut tadi kan, dia kata kadzalikal abdu, demikianlah halnya hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bizikrillah. Demikian halnya seorang hamba, dia tidak membentengi diri dari syaitan kecuali dengan mengingati Allah. Dengan kata lain begini, ya jemaah, zikir, bila seseorang memperbanyakkan zikir dalam kehidupannya, zikir tersebut ia umpama benteng yang melindungi dirinya dari godaan syaitan. Ia umpama benteng yang kokoh. Syaitan adalah musuh kita. Bila kita banyak berzikir kepada Allah, bermakna kita berada pada sebuah benteng yang kokoh yang menyebabkan syaitan tidak mampu untuk menggoda orang yang banyak berzikir. Jadi ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Yahya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dan saya juga telah sebutkan di awalnya tadi, hadis ataupun kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam yang memberikan khutbah kepada Bani Israel ini dengan 5 pesanan itu tadi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya yang berstatus sahih. Jadi tak perlu untuk kita pertikaikan. Yang penting di situ kita lihat, maksud saya tak perlu dipertikaikan sahih ke apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita tentang kisah ini. Yang penting tadi kita lihat pada pesanan yang kelima. Ia bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Untuk membuktikan kepada kita betapa zikir kepada Allah amat penting untuk kita amalkan. Untuk sentiasa kita teruskan dalam kehidupan kita lantaran ia adalah pendinding bagi seseorang hamba. Dalam kitab kita juga menjelaskan, kalau kita lihat di muka surat 501 di situ, dikatakan bahawa orang yang sentiasa berzikir kepada Allah secara berterusan, pada hakikatnya telah membentengi dirinya dari godaan syaitan. Bila kita sentiasa berzikir kepada Allah, ia adalah keadaan ataupun situasi
yang kita lakukan untuk membenteng diri kita dari godaan syaitan. Sebaliknya, orang yang lalai dari zikir. Namun sebaliknya, kalau kita ni lalai dari berzikir kepada Allah, bermakna dia memposisikan dirinya untuk diganggu syaitan. Kalau kita ni ya, jemaah, kita lalai berzikir kepada Allah, kita sendiri yang meletakkan diri kita pada satu keadaan yang mana kita menjemput musuh itu untuk datang ke tempat kita. Sebab tu tadi dia kata, kita memposisikan diri kita untuk diganggu oleh syaitan. Maka syaitan pun akan dengan berleluasanya mempermainkan kita, menyesatkan dan menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Sebab itu, bila kita rujuk dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-36, sebagaimana juga yang diletakkan dalam kitab kita di sini, apa firman Allah Subhanahu wa taala di situ? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah zikir kita. Ya, bila seseorang dia banyak membaca Al-Quran, dia sentiasa membaca Al-Quran, kita juga letakkan dia dalam kategori orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, siapa yang berpaling dari Al-Quran, an zikrir rahman, iaitu pengajaran, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitana. Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Maknanya, kita ni dalam hidup, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar konsisten dalam keadaan yang berzikir supaya syaitan tidak berdamping dengan kita. Supaya syaitan itu jauh dari kita. Maka atas dasar itu di sini, ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya mengingatkan kepada kita antara cara untuk kita membenteng diri kita ialah dengan memperbanyakkan zikir. Itu juga yang dipesan oleh Nabi Yahya alaihi salam kepada Bani Israel dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar memperbanyakkan zikir, kerana zikir itu adalah benteng bagi diri kita dari gangguan syaitan. Orang yang menjauhkan dirinya dari zikir, maknanya dia lalai, dia kurang berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang meletakkan dirinya pada satu situasi, pada satu keadaan yang memudahkan syaitan mengganggu diri dia. Kerana jelas di dalam surah Az-Zukhruf itu tadi menyebutkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala berikan teman di kalangan syaitan kepada orang yang berpaling dari kalamullah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itu, ya, jemaah yang saya kasihi, kita perlu sentiasa membasahkan lidah kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah, antaranya dengan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ia menjadi antara usaha kita agar tidak diganggu oleh jin dan syaitan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini dengan membincangkan apakah dia keutamaan zikir kepada Allah pada sesi yang akan datang, ya, insyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini adalah sebuah perbincangan yang memberikan motivasi kepada diri kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.